Okey. Okey, jadi minggu lepas ikut saya punya nota minggu lepas kita dah habis semua yang ABC. So insyaAllah hari ni kita terus masuk session bahagian. Betul bahagian B lah. So yang tertera kat soalan ni kira soalan pertama bahagian B lah So macam biasa kita terus mulakan. So 21. Padankan setiap member ikut dengan nilai yang betul. Kita ada negatif 4 kuasa 3, punca kuasa 3 negatif 216, punca kuasa 2 36, negatif 3 kuasa 2. Okay. Okay. So, padankan setiap yang berikut dengan nilai-nilai dia. Negatif 4 kuasa 3. Apa jawapan dia? Okay, basically boleh masuk calculator lah macam biasa, tak ada masalah. Awak masukkan je, tapi pastikan ada kurungan juga. Okay, pastikan dia dalam kurungan sebab takut nanti kan dia tak terkira sekali dalam kuasa 3 ni. Okay. So jawapan dia ialah negatif 64 lah kalau masuk calculator. Lepas tu, punca kuasa 3 negatif 216 pun samalah Yang ni pun awak boleh masuk calculator juga dan awak akan dapat jawapan dia ialah negatif 6. Punca kuasa 236 pun sama, boleh masuk calculator, tak ada masalah. Kita akan dapat jawapan dia ialah 6. Dan last sekali negatif 2 negatif 3 kuasa 2, jawapan dia ialah 9. Okay, so negatif 4 kuasa 3, negatif 64. Punca kuasa 3 negatif 216, negatif 6, punca kuasa 2 36, 6, negatif 3 kuasa 2 ialah 9. Settle. Seterusnya. Ada satu menunjukkan 1 segi 4 sama dan 3 buah segitiga sama kaki yang serupa. Berikan parameter bagi PQRS ialah, diberi parameter bagi PQRS ialah 48 cm dan AP bersamaan dengan 10 cm. Hitung panjang dalam cm PQ. Okay.
Alright. Kalau kita ada dapat nilai dia ialah 12 cm. Okey. So satu menunjukkan segi empat sama, 3 bagi segi sama, serupa. Beri panjang perimeter PQRS. PQRS panjang perimeter ialah AP 88 cm dan AP ialah 10 cm. Hitung panjang dalam cm dalam PQ. So dia cakap ini adalah segi empat sama. So maksudnya sisi ni semua sama. Lepas tu dia bagi tahu perimeter keseluruhan ni ialah 48, bermaksud kalau kita buat 4 darab salah satu daripada panjang ni, contoh PQ lah yang kita cari, dan kita akan dapat jawapan dia ialah 48. Jadi dengan tu PQ kita akan dapat 48 bahagi 4. Dan yes, jawapan dia ialah 12 cm. Nice. Alright. Seterusnya, jumlah luas sentimeter seluruh rajah. Kita tunjuk balik. Satu lagi ialah jumlah luas sentimeter square. Yes. Okay, alright. So, kepada siapa yang baru sampai, minta kerjasama untuk tulis nama penuh anda dan juga nama sekolah anda, dan juga nama sekolah anda dalam chat untuk kehadiran anda pada malam ini. So, dapat tak luas dia? Berapa you guys dapat? Satu sembilan dua. Okay, ada lain?
Okay, ada lain? 192 nya. Okay, tak apa. Kita check sama. Okay, alright. Okay, sekarang ni dia tanya luas keseluruhan rajah. Dia bagi tahu kita PQRS ni 48 dan kita dah cari tadi dah PQ 12. So kita tahu sini 12. So maksudnya keseluruhan ni semua 12 lah. Lepas tu dia bagi tahu kita AP 10. Okey, AP mana? AP ni. AP ni 10. So maksudnya sebabkan ada dua garis ni menandakan panjang dia semua sama. So sini pun 10, 10 and seterusnya lah. So dari situ ada cara yang boleh kita buat ialah first kita cari keluasan kotak tengah ni dulu. Okay, keluasan kotak ni tengah iaitu bersamaan dengan 12 darab 12. Kita akan dapat jawapan dia ialah 144. So sini 144 lah. Okay, jumpa. Now sekarang kita nak kena cari ni lah keluasan tiga segi ni, start satu tiga segi. Okay, first kali sebabkan ni tiga segi sama kaki, kita tahu sini 12, betul? So kita boleh potong tengah ni untuk kita dapat 90 darjah. Dan sebelah kanan dan sebelah kiri ni mesti samalah, confirm. Sebab sini 10, 10, sini keseluruhan 12. Kalau kita buat 12 bahagi 2, kita akan dapat 6. Okay. 6. So kita boleh carilah panjang yang ni. Kalau saya letak ni apa, katakan ini adalah W. Okay. Kita boleh carilah panjang AW. So AW pakai teorem Pythagoras. Okay. Pythagoras theory. Sebab ini bukan hypotenuse, hypotenuse 10 kan. So 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. So kita akan dapat AW bersamaan dengan 8. Okay. Sama dengan 8 lah. Panjang ni 8. So seterusnya, kita dah tahu dah kotak dalam ni luas dia ialah 144. So kita boleh tambahkan sajalah dengan 1, 2, 3. Ada 3 segi. Dan formula untuk dapatkan keluasan 3 segi sama kaki ialah ketinggian separuh darab ketinggian darab lebar keseluruhan. Okay. 1/2 darab 8. Sebab tadi ketinggian dia 8 kan? Darab 12. Iaitu keseluruhan semua. Kalau kita tutupkan, kita akan dapat jawapan ni. You guys akan dapat jawapan dia ialah 144 juga. So, campur dulu, kita akan dapat jawapan dia ialah 8 cm. Yes. Nice. 288, betul. Okay. Settle. Boleh kan? Senang je kan? So dalam keadaan macam ni, siapa-siapa yang mungkin macam nak buat macam mana, kalau dapat kotak-kotak macam ni, paling bagus ialah kita pecah-pecahkan dia supaya kita boleh cari keluasan-keluasan step satu dan seterusnya kita tambah je lah. So macam ni kita dapat keluasan 4 segi, lepas tu kita cari keluasan 3 segi. So kita tambahkan aja so kita tahu keluasan keseluruhan. Macam tu sahajalah. Okay, next. Expand. Seterusnya soalan. Buat dulu terus boleh Okay, buat dulu terus. A dan juga B. Expand. Kembangkan 5, 3 tolak 4M. Lepas tu ungkapkan 5/4 mn tolak M per 8. 8n kuasa 2 sebagai satu pecahan tunggal dalam sebutan terendah. Express as a single fraction on its lowest term. Alright.
Okay, alright. Okay, alright. So, expand. Kembangkan dia. 5 dalam kurungan 3 tolak 4M. Macam mana cara nak buat? Well, sebenarnya, kalau tanya saya lah sebenarnya soalan ni bonus lah kalau soalan macam ni awak dapat. Kenapa dia bonus? Sebab dia suruh expand, dia suruh kembangkan. Maksudnya dia suruh hilangkan kurungan dia. Dan macam ni cara-cara kita nak hilangkan kurungan, kita darab masuk sahajalah. 5 dalam 5 akan dapat 15. Jadi 5 dalam 4 akan dapat 20. M. Boleh kecilkan? Tak boleh kecilkan. Boleh pindah? Tak boleh pindah. Boleh tolak? Tak boleh pindah. Tak boleh tolak. So, settle. Itu je. Okay, kembangkan maksud istilah dia ialah dia nak hilangkan ni, kurungan ni. Itu fakturkan. Okay, ungkapkan. Express, ungkapkan. 5/4MN tolak M bahagi 8N kuasa 2. Sebagai satu pecahan tunggal yang dalam sebutan terendah. Okay, 5/4MN tolak M/8N kuasa 2. Dia nak kita jadi sekali, so maksudnya kita kena samakan bawah dia dululah. Nak samakan bawah, apa yang boleh kita buat ialah yang ni kita boleh darabkan dengan 2N. Okay, bawah ni kita boleh darabkan dengan 2N. Apabila bawah darab 2N, atas pun kita kena darab dengan 2N lah. So yang ni nak sama, kita boleh cuba darabkan dengan M. Okay, kalau kita darabkan dengan M. So kita akan dapat atas ialah 10 N per 8 M N kuasa 2 tolak M kuasa 2 per 8 M kuasa 2. Okay, dah macam tu. So kita boleh gabungkan sahaja bawah. So, kita akan dapat jawapan dia ialah 10 N tolak M kuasa 2 per 8 M N kuasa 2. Okay, kita boleh kecilkan ke? Tak boleh. Nak potong, nak bahagi pun tak boleh sebab ni dua nilai yang berbeza. So inilah, settle lah. Tak boleh nak kecilkan lah. Dan dia pun dah duduk dalam satu pecahan sahajalah sebab dia tak ada dua pecahan macam ni lah. Dia satu pecahan. Settle. Itu sahaja. Yes, betul. Thank you Farhan. Saya berbaca tadi. Okay, boleh ya? Saya masa untuk tulis dulu sikit. Kalau ada kawan-kawan kita nak tulis. Mari. Okay. Ya, dia semua cepat je lah. So, namakan bentuk 3 dimensi yang boleh dibentuk dalam pembentangan berikut. 1 dan 2.
Okey, saya rasa semua boleh kan? Okey, cantik kon silinder. Betul lah Ini kalau kita jadikan dia akan bentuk macam tu. So apa bentuk dia? Kon. Betul. Yang ni kalau kita lipat-lipat-lipat dia, origami kan dia. Origami. Oh, origami kan dia. So kita akan dapat silinder. Okey, ini kon. Sepatutnya bintat-bintat patutnya. Okey, ini kon, ini silinder. Nice. Senang je. Next. Okey. Darjah 2 menunjukkan sebiji bola berbentuk sfera. Okey, sfera. Jika luas permukaan ialah 616, hitung jejari dalam sentimeter. Tujuh. Alright, jejari adalah tujuh. So, kita check. First kali, ini adalah luas permukaan. Jadi benda pertama yang kita nak kena ingat ialah formula untuk luas permukaan. Formula luas permukaan untuk sfera ialah 4 pi r square. Atau 4 pi j square. Sama lah J dan R sama. Iaitu satu radius, satu jejari. Saya pakai 4JR lah. So 4 pi J kuasa 2 bersamaan dengan 61 6.
Tak cakap luas permukaan, ni formula luas permukaan. Okay. Pi dia bagi kita. Okay. Pi dia tak bagi. So, pi hak masing-masing. Saya mudah pakai 22 per 7. Itu yang saya selalu pakai lah. Senang saya. So, 4 darab 22 per 7 darab J kuasa 2 bersamaan dengan 616. Okay. So, seterusnya kita boleh terus cari J kuasa 2. Okay. Kita pindahkan ni ke kanan. Kita akan dapat, kita darabkan dulu, lepas kita pindahkan lah. Kita darabkan, lepas kita pindahkan. So, kita akan dapat 616. Okay. Darab dengan 7. Bahagi dengan 88. Sebab 4 darab 22 per 7 akan dapat 88 per 7 lah. So 7 ni dia darab, 22 ni dengan 88 bahagi. So seterusnya kita akan dapat J kuasa 2 bersamaan dengan 49. So kita punca kuasa 2 kan dia. Kita akan dapat jawapan dia ialah 7. Nice. Okay, betul eh? Itu sajalah. Saya beri masa sikit untuk kawan itu tulis. Okey. So, seterusnya. Graf lanjut 3 menunjukkan sebuah trapezium Q P apa? O P Q R. O P Q R dan keadaan O ialah asalan. So, A. Cari kecurunan PQ. Pertama, kedua, cari persamaan bagi garis lurus PQ. Last sekali, C. Nyatakan pintasan X bagi garis lurus PQ. Okey. Lalu.
Okey, nombor 1 kita dapat -5/2. Okey, lain. Okey, jom kita cari dulu A sebab kawan kita ada jawapan A. Kecerunan dia lah. So first kali kita cari dulu kecerunan dia. Okay, pertama sekali kita boleh check kecerunan. Kalau kita tengok balik kecerunan iaitu M akan bersamaan dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay, itu formula untuk gradient atau kecerunan. Dan sekarang ni ada satu benda yang kita nak kena tengok betul-betul. Dia nak cari kecerunan PQ yang ni kan. Sekarang ni kita ada Q, kita tak ada P. That's the problem. So, macam mana kita nak cari kecerunan dia? Kalau kita ingat balik formula sebenarnya, apabila kita dalam parallel macam ni, okay, selari macam tu, ni tanda selari lah garis-garis ni. Bermaksud kecerunan dia akan sama. Arah tuju dia akan sama. Okay, sudut dia akan sama. Kecerunan ni sudut dia sekali lah. So, kecerunan pun akan sama. Jadi, kalau kita nak tahu kecerunan PQ, kita boleh juga jumpa dengan mencari kecerunan RO. Dan kita tahu O ni ialah asalan, bermakna O ni ialah kosong, kosong. Jadi katakanlah ini kita ambil nombor 2 dan kita ambil nombor 1 kan. So M akan bersamaan Y. Y dia 4. 4 tolak kosong. Per 8 tolak kosong. Kita akan dapat 4 per 8 bermaksud 1 per 2. So maksudnya kecerunan untuk PQ ialah 1 per 2. Okay. Macam tu sahaja. Sebab kecerunan PQ dan juga OR samalah. Jadi kita boleh terus ambil je. Tak ada masalah. Okay. Alright, next. Kita cari persamaan bagi garis lurus PQ. Cari equation dia persamaan dia.
Okay, ada yang jumpa? Okay, tak apa, kita check sama-sama dulu untuk persamaan garis lurus PQ. Now, garis lurus ni dia a bit bukanlah tricky, tapi kita kena ada benda kita kena ingat lah. So, first kali kita kena ingat dulu apa maksud persamaan. Persamaan ni maksud dia ialah dia punya dalam tunjuk nombor punya kan, bernombor-nombor punya tu, apa sebenarnya dia punya tulisan dia, tulisan nombor dia. Okay, ni garisan dia. Okay, tulisan nombor dia apa? So, persamaan secara asas ialah Y bersamaan dengan M, X tambah C. Okay, kita ingin ingatlah apa sebenarnya satu ni. Y bermaksud titik Y, iaitu titik bergerak ni lah. Titik dia bergerak setiap panjang ni, titik di titik ni, sepanjang garisan Y. M ni maksud kecerunan. Kita dah tahu kecerunan dia 1/2. X ni bermaksud titik yang ni juga tapi menggunakan daripada garisan X. C ialah pintasan Y. Yes, pintasan Y. Okay, dia punya pintasan Y dia lah. Maksud garisan ni kalau dia terserit tu, ini C. Okay, so now M kita dah ada, Y dengan X kita pun boleh cari. Macam mana nak cari? Kita ada satu titik yang memang atas garisan yang ada nilai X dan ada nilai Y. So Q lah So Q mengatakan X ialah 6 kan? 6, 9. Yes. X ialah 6 di mana Y ialah 9. Ini atas garisan. So M pun kita dah ada 1/2. So kalau kita masukkan, kita akan dapat 9 akan bersamaan dengan separuh 6 tambah C. So kita boleh selesaikan, kita akan jumpa C. Okay, kita selesaikan sama-sama lah. Separuh bersamaan dengan 3 tambah C. So 3 gerak ke kiri akan dapat 9 tolak 3 bersamaan dengan C. So kita akan dapat C, kalau kita switch saja, bersamaan dengan 6. So kita tahu C ialah 6. Jadi daripada situ kita boleh terus tulis persamaan dia. Y bersamaan dengan 1/2 X tambah 6. Kenapa tambah? Sebab ini positif. So tambah 6. So inilah yang kita panggil persamaan. Y bersamaan dengan 1/2 X tambah 6. Okay. So saya masuk sikit kalau ada gambar kita tulis. Okay. Last. Untuk soalan ni. Nyatakan pintasan X bagi garis lurus PQ. Kita nak cari pula pintasan X. Okay. Pintasan X.
Alright. So ada orang tak berapa faham maksud kecerunan. Okay, basically sebelum tu saya just nak confirm balik. Apa yang you awak tak sure? Macam mana kita nak dapatkan kecerunan tu ke? Formula kecerunan tahu kan? Ingat kan formula kecerunan? Ingat Okay. So sekarang ni yang mungkin tak sure macam mana saya pakai 48 tu kan? Biasa tu yang awak mungkin tak sure. Betul tak? Ke ada benda lain yang sebenarnya you tak sure? Ke kecerunan tu sendiri yang awak tak sure? Kecerunan tu sendiri, okay. Basically, apabila kita cakap pasal kecerunan, ini istilah lah, satu istilah matematik nama dia kecerunan. Ianya adalah satu garisan, satu jenis garisan lah. In this case dalam keadaan ni kita cakap pasal garis lurus. So kita senang cakap kita pasal garis lurus. So formula kecerunan inilah yang awak hafal tadi. Okay. Kalau tak silap ada juga dalam, kebiasaannya ada juga dalam awak punya table of formula. Okay. So kecerunan. Apabila kita tengok kepada persamaan, okay, contoh tadi lah, y bersamaan dengan m x plus c. Di mana y ni ialah garisan, dalam satu garisan lurus tu, semua nombor, okay, titik-titik ni lah, contoh macam 1, 2, 3, 4, okay, yang dapat daripada garisan y ni. Kalau x ni dari garisan x lah. Okay, saya rasa tak ada masalah. C ni ialah apabila garisan ni melintas garisan y, apa nilai y dia? Dia pintas garisan y ni, apa nilai y dia? Itu C. Nah sekarang M, kecerunan. Kecerunan ni maksud dia apa? Kecerunan ni bermaksud sudut garisan dia. Okay, contoh Contoh kita ada satu garisan di mana dia selari macam tu. Okay, dia selari macam tu. So basically kecerunan dia ialah selari macam ni je lah. Kalau kita nak cari contohlah kat sini, kita ambil dua nombor nilai kat sini. Katakan kat sini adalah 6, 5. Yang ni sebabkan dia garis lurus, garisan Y kat sini ialah 0, 5. Okay, sebabkan pintasan Y dia ialah 5. So kita boleh carilah dia punya M kan. So dia punya kecerunan ni kita boleh cari. M dia 8. Sekejap, saya punya nilai. Okay, kita boleh cari kecerunan dia. Katakan ini adalah 2, ini adalah 1. M bersamaan dengan Y 2 tolak Y 1 per X 2 tolak X 1. So M bersamaan dengan 5 tolak 5 per 6 tolak 0. Kita akan dapat jawapan dia ialah 0 per 6 atau should be infinity, betul tak? Dia tak ada jawapan lah sebenarnya, jadi mathematical error. Sebab kita tak boleh bahagikan 0 dengan 6. Kita dapat 0. Sekejap. Mana mathematical error tu? 0. Betul. Sorry. 0 bahagi 6, 0, 0, 0. Yes, 0. Sorry. So dapat 0. So basically dalam formula kita akan dapat, kalau kita tengok pada kecerunan kita akan dapat Y
bersamaan dengan 0 darab X tambah CD lah 5 lah. CD 5 lah. Sebab kita tahu CD 5 kat sini. So kalau kita perasan, kita akan dapat formula lah Y bersamaan dengan P. So ini formula persamaan dia Y bersamaan dengan 5. Katakanlah kalau kita tiltedkan dia sikit, kita tarik dengan dekat atas. Katakan kat sini, instead of 65, kita dapat katakan 6, 10 lah katakan. 6, 10. Okay. Jadi, apabila macam tu, kita boleh cari dia punya kecurunan baru. Saya tukar kepada colour warna biru. So, M untuk kecurunan yang ni bersamaan dengan Y, katakan ni 2, ni 1 juga. So, basically 10 tolak 5 bahagi 6 tolak 0. Kita akan dapat 5 per 6. So, ini adalah kecurunan dia. Jadi, dari situ kita akan dapat formula penuh dia ialah persamaan penuh ialah Y bersamaan dengan 5 per 6 X tambah 5. Okay. Ini kalau kecurunan atas. Tu maksud dia kecurunan ni. Kecurunan ni maksudnya dia punya slanted dia. Adakah ianya naik ke atas, adakah ianya mendatar, atau kalau kita buat satu lagi, let's just say kita buat satu lagi, dia menurun pula. Tadi menaik kan? Kita ada straight, kita ada menaik, sekarang menurun pula. So menurunnya katakan kat sini kita dapat 6 dengan 6. Betul lah. 6 dengan 0. Katakanlah So kita boleh masukkan dalam formula juga. Katakan ini nombor 2, nombor 1 sama. So ini yang kuning punya. So M akan bersamaan dengan 0 tolak 5 per 6. Bersamaan dengan negatif 5 per 6. Okay. So macam ni kita dah ada dah dia punya. Okay, negatif 5 per 6. So kita boleh cari formula persamaan dia ialah Y. Kecurunan ialah negatif 5 per 6 X tambah 5. Nampak tak? Kecurunan dia semua berbeza. Apa yang membezakan kecurunan dia? Keadaan garisan linear dia. Okay, garis lurus dia. Kalau straight, kebiasaannya dia punya gradient, dia punya kecurunan dia akan kosong. So dia akan just keluar macam ni sahajalah. Okay. Kalau ianya menaik ke atas macam tu, dia akan menjadi positif. Dan kalau dia turun ke bawah, so dia akan jadi negatif. Now, let's just say, tiba-tiba, katakanlah saya buat satu persamaan. Kita baca, kita cari satu persamaan kalau kita jumpa sekejap. Persamaan equation. Y square. S tu nilai Y, MX ketidaksamaan X faktor. Mesti itu tu kuadratik. Itu bukan kuadratik dan bukan linear. Okey, contoh macam ni lah. Okey, katakan kita tengok ni lah. Okey, contoh satu garisan lurus macam ni. Kita nak cari kecurunan. Basically satu benda dalam kepala otak kita, walaupun apa-apa macam ni, kita dah tahu. Sebabkan dia menaik ke atas kan, daripada ni dia naik ke atas, kita tahu confirm kecurunan dia mesti positif. Apa nombor kecurunan tak sure, sebab kita tak kira dia punya doakan dia, tapi kita tahu ianya positif. Now, kalau ada yang lain, contoh, katakanlah saya buat satu equation, tak jumpa equation. Okay, biasanya dia tunjuk garisan, lepas tu baru terus dia ni. Dia jarang tunjuk persamaan terus.
in terms of soalan lah. Okay, katakanlah saya buat satu lah. Katakanlah kita buat satu equation, katakan equation tu ialah y bersamaan dengan negatif 1/2 tadi. X tolak 4 katakan. So dengan equation ni saja kita boleh assume dah, okay? Kita boleh assume dalam satu garisan tu ialah dia ada satu garisan yang negatif, so maksudnya dia condong ke bawah. Separuh, so maksudnya dalam separuh lah condong ni. So kat sini patutnya akan sama lah. Di mana kalau kebiasaannya kalau separuh macam tu, katakan X ni 2, so sini akan jadi 4 lah. So macam tu. Sebab dia separuh kan. Y 1, X mesti separuh. So kata macam ni garisan, bukan itu. Yang garisan dia macam ni sepatutnya. Kenapa? Sebab ni. So kat sini pintasan Y dia ialah negatif 4. Gradient dia mesti separuh. Sebabkan ini adalah negatif tadi. Okay, negatif tadi sebenarnya. So yang negatif saya turun ke bawah. Yang kita tahu kalau kita ambil satu point dekat sini, secara asasnya dekat sini sepatutnya let just say 6 lah katakan. Okay, 6. So kat sini sepatutnya akan dapat negatif 6 kali 2, 12. Okay. Macam itulah. So kita dah boleh nampak dah garisan tu. So tu maksud kecerunan. Itu reason kenapa kecerunan tu ada. C tu tadi saya katakan ni lah apa? Pintasan Y ni. Dapat kan? Saya baru tengok awak punya chat tadi. Yang ni di sini. So dalam apa-apa persamaan, kalau awak ingat persamaan garisan lurus iaitu Y bersamaan dengan MX plus C, awak ingat ni je. Apa-apa nombor, katakan kita ada Y bersamaan dengan 2X tolak 3. Ataupun Y bersamaan dengan 2X. Ataupun Y bersamaan dengan katakan 3. So ni tak nak. 2X plus 3 lah 2X plus 3. Now, kita tahu C belakang ni ialah pintasan Y. So maksud katakan yang ni, dalam garisan ni, apa-apalah saya tak dia pasti dia punya sebab dia naik ke atas lah. Kerana macam tu patutnya. So pintasan dia, pintasan Y dia, okay, dia punya C dia ialah negatif 3. Kalau yang ni pula sebabkan dia positif juga, so mesti sama naik ke atasnya tu, pintasan Y dia juga mesti 3. Now question, kalau tak ada macam mana? Tak ada bermaksud pintasan Y dia ialah kosong. Dia dekat kosong. Okay, walaupun nilai tak ada, dia still ada sebenarnya. Iaitu nilai dia kosong. Cuma ialah kosong, tak ada tulis kan? Berapa kita nak tulis? Membazir marker pen. Okay, nice. Macam tu je. Okay, persamaan linear macam tu saja. Kembali kepada soalan kita. Last untuk malam ni. Nyatakan pintasan X. Now, nampak? Tadi kita cakap semua pasal pintasan Y. Pintasan Y, pintasan Y, pintasan Y. Pintasan Y tak ada masalah. Kenapa? Sebab kita dah ada C kan? Kita jumpa C, jumpa pintasan Y. Now, persoalan dia, kalau pintasan X macam mana? Okay. Pintasan. First kita kena faham maksud pintasan X lah. Tunjuk equation tak ada masalah. Kalau kita ingat balik pintasan X, okay, pintasan X bermaksud garisan yang akan potong di X. Okay. Garisan yang akan potong dekat X. Macam mana cara nak cari? Senang sahaja. Apabila kita dah ada persamaan macam ni, apabila kita dah ada persamaan macam ni, yang penting kita kena letak Y bersamaan dengan kosong dan kita akan jumpalah nilai X dia. Okay. So Y bersamaan kosong bersamaan dengan kosong bersamaan dengan 1/2 X tambah 6. Okay.
So dari situ kalau kita gerakkan dia, kita akan dapat, sorry saya terbalikkanlah supaya lebih senang untuk tengok. 1/2 X tambah 6 bersamaan dengan kosong. So 6 boleh gerak ke atas jadi 1/2 X bersamaan dengan negatif 6. So X kita akan dapat negatif 12. Iaitu 2 kita naikkan ke atas, 6 darab 2 dapat negatif 12. Okay. Apabila Y itu kosong, ni dah cakap. Apabila Y itu kosong, iaitu kita titik kat sini, Y itu kosong, X dekat sini mesti negatif 12. So ini cara untuk kita cari pintasan X kalau kita dah ada persamaan dia. Okay, so jawapan negatif 12 lah. Macam tu sahaja. Okay. Boleh Okay, cantik. Alright. So dengan tu saya nak cakap terima kasih untuk malam ni. Segala yang baik datang daripada Allah, segala buruk datang daripada kita sendiri. InsyaAllah kita akan jumpa balik 2 minggu dari sekarang. Sebab minggu depan kita cuti, betul? Kalau tak silap Cikgu Azman dah bagi announce kat awak semua. Minggu depan kita akan cuti dan naik cuti kita akan buat satu lagi ujian untuk bulan November lah. Alright. Untuk you guys punya sebenarnya form 3 punya math itu saya ada tolong buat. Saya kena buat lah. So saya dah settlekan untuk pengetahuan semua objektif. So jangan risau. Soalan dalam 26 kalau saya ingat saya. 26. If I'm not mistaken 26. Ke 24. Tapi dalam 20 lebih lah dalam 25, 24 gitu. So untuk jujur saya cakap soalan dia a bit tricky sikit tapi insyaAllah tak ada masalah. Boleh buat So sains pun dah siap. Sains 26 soalan. InsyaAllah tak susah. Okay. So boleh So anything just ni je lah. Jangan risau sangat lah. Okay. Ujian tu untuk sains tak susah sangat. Matematik sikit. Just nak betul-betul faham soalan. Alright. So terima kasih teman-teman ni. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih.